Saya Ringkonen, DPI 01 FEM 2310 Nilai Budaya dan Masyarakat, nombor metrik S33059. Kali ini saya akan membawa anda untuk mengenali salah satu masyarakat terbesar di Sarawak, iaitu masyarakat Iban. Pakaian tradisional Iban. Pakaian tradisional Iban terbagi kepada dua, iaitu kaum lelaki dan wanita. Pakaian tradisional bagi kaum lelaki dikenali sebagai baju burung, manakala wanita pula dikenali sebagai ngepan Iban. Baju burung. Asal-usul baju burung dipercayai digunakan oleh lelaki Iban yang gagah dan berani. Lelaki yang menggunakan pakaian ini dikenali sebagai keling, iaitu lelaki yang gagah dan kacak. Baju burung dilengkapi oleh lajang yang digunakan atas kepala dan diperbuat daripada rotan. Seterusnya adalah marek yang disulam dengan menggunakan marek sahaja. Sirat digunakan pada penutup punggung lalu dengan cara menutup sampai ke bawah paha. Pada zaman dulu, mereka selalu mencari hasil hutan untuk membuat baju kain dan sirat. Seterusnya terabai yang dianggap sebagai yang digunakan sebagai kuat, berani berperang, membunuh serta mempertahankan negeri daripada musuh. Ianya diperbuat daripada kayu yang keras serta tahan. Yang terakhir sekali adalah senjata. Senjata yang digunakan adalah ilang, yang digunakan semasa merantau, membunuh hewan dan berperang. Ia melatih bujang berani untuk mempertahankan negeri. Seterusnya adalah ngepan Iban yang digunakan oleh kaum wanita. Ianya berasal daripada gadis yang bernama Kumang pada zaman dahulu. Kumang merupakan seorang yang baik dalam kalangan wanita Iban terdahulu. Kumang juga seorang wanita yang pandai membuat sebarang kerja wanita seperti menenun, ngebat, membuat nyaman dan lain-lain. Ngepan dilengkapi oleh sugu tinggi, tanggu, puak kubu, lampit, marik, rawai, buah pauh dan sengkiling. Seterusnya adalah adat kematian bagi kaum Iban. Bagi adat kaum Iban, ahli keluarga akan menangis selama 10 minit di sebelah jenazah. 2 batang alu akan digalang di hujung rumah panjang. Mayat dibersihkan dengan air sabun yang diperbuat daripada kulit buah langgeng. Dahi jenazah ditanda dengan 3 tanda kunyit. Bagi mereka yang memegang agama Kristian, rambut akan diminyakkan dan disikat. Jenazah akan dibaringkan atas tikar rotan. Bagi adat pengebumian, pada awal pagi, mayat akan dihantar ke kubur ataupun pendam. Setelah tiba di kubur, seorang ayam akan disembelih dan darahnya akan dilumurkan ke dalam tanah yang digali. Kepala si mati akan diletakkan mengalah hilir sungai. Harta pribadi si mati akan ditanam sekali untuk kegunaan di alam lain ataupun menua sebayan. Sebayan ini membawa arti hantu, upacara berkabung ataupun ngulid. Wanita tua yang menghuni rumah panjang akan ke bilik jenazah untuk memakan nasi panah yang dijadikan makanan korban. 3 hari ngulid, bilik si mati akan dibiarkan gelap, iaitu lampu. Adat perkahwinan terdiri pada 3, iaitu merisik, meminang dan berkahwin. Bagi merisik, kaum lelaki akan menentukan perkahwinan. Ibu bapa kaum lelaki pergi ke rumah si gadis untuk merisik dan mendapatkan persetujuan kaum perempuan. Pihak keluarga lelaki akan membawa rombongan yang tidak kurang daripada 5 hingga 20 orang yang terdiri daripada orang-orang tua setelah mendapat persetujuan. Kaum perempuan akan menentukan hantaran yang dikenakan kepada pihak lelaki. Seterusnya adalah meminang. Apabila ibu bapa perempuan mendapat risikan, mereka akan menentukan hari bagi wakil pihak lelaki datang membawa cincin. Sebentuk cincin di jari masing-masing adalah sebagai tanda ikatan pertunangan dan tanda bahawa mereka masing-masing sudah dimiliki antara satu sama lain. Tempoh pertunangan dan perkahwinan akan ditentukan setelah itu. Sekiranya pertunangan itu putus kerana salah seorang mereka melakukan kecurangan, maka sesiapa yang melakukan kecurangan itu akan dikenakan denda sebagai menebus malu keluarga pihak yang dicurangi itu. Sekiranya pertunangan itu terputus kerana kematian dan sebab-sebab lain, maka hubungan di antara pihak lelaki dan perempuan masih berjalan dengan baik.
Yang ketiga adalah majlis perkahwinan. Sebagai persiapan sebelum perkahwinan, pihak lelaki akan menyediakan segala kelengkapan dari segi wang, perbelanjaan dan barang yang harus diberikan, manakala pihak wanita akan menguruskan urusan penyembelihan. Untuk menjemput tetamu, kedua pihak akan mencari wakil masing-masing untuk menguruskan jemputan kahwin. Majlis perkahwinan akan diadakan di rumah perempuan yang dihadiri oleh beratus-ratus orang tetamu. Semasa rombongan pengantin lelaki tiba di rumah pengantin perempuan, satu upacara bertanyakan petanda ataupun nanya ke burung akan dilakukan. Andai terdapat sebarang petanda buruk berlaku, upacara penawar akan diadakan terlebih dahulu sebelum rombongan daripada pihak lelaki dibenarkan masuk ke dalam rumah. Setelah itu, rombongan pengantin lelaki akan masuk ke rumah dengan diiringi oleh paluan gong. Ayah pengantin lelaki akan mengubahkan seekor babi sebagai sembahan. Selepas itu akan berlangsungnya upacara membelah pinang. Buah pinang akan dibelah kepada dua, namun buah tersebut tidak lagi dilamukan seperti dahulu kerana akan mengganggu keharmonian rumah tangga. Sebaliknya, buah tersebut akan diikat dengan benang merah agar hubungan rumah tangga terus harmoni dan hidup bersama sampai mati. Setelah itu, buah pinang yang telah disembayangkan itu akan diletakkan pada piring pedarak selama 3 malam. Buah pinang tersebut akan dibelah oleh wakil seorang lelaki dan seorang wanita daripada kedua belah pihak pengantin. Setelah upacara tersebut berlaku dengan lancar tanpa melanggar peraturan, barulah perkahwinan tersebut dianggap sebagai perkahwinan yang sah. Seterusnya, organisasi kepimpinan bagi kaum Iban. Kaum Iban mempunyai tuan rumah. Setiap rumah panjang Iban akan diketuai oleh tuan rumah yang akan dipilih oleh penduduk rumah panjang itu sendiri. Tuan rumah akan dipilih untuk menjalankan tugas serta membawa kemajuan kepada penduduk. Antara tanggungjawab tuan rumah adalah mengawal kebajikan ahli-ahli rumah panjang yang juga merupakan anak-anak biak atau pengikutnya, penjaga anak resam kelompoknya. Seseorang yang dilantik sebagai tuan rumah oleh ahli-ahli rumah panjang lazimnya seseorang yang memiliki pengetahuan luas tentang budaya atau adat resam kaumnya, sukunya. Simbol-simbol budaya bagi kaum Iban pula. Yang pertama adalah tarian ngajat. Tarian ngajat terdiri pada beberapa jenis seperti ngajat Indo, berbenuh, lesung, semayan, berayah, pok kumbu, kuta, ngalu temuai dan mai antupala. Rentak tarian yang digunakan bagi tarian ngajat ini adalah bersesuaian dengan upacaranya. Satu jenis tarian ini lagi ialah penari akan memegang perisai kayu di tangan kiri dan pedang di tangan kanan, lalu menari seperti berdepan dengan musuh dengan mengayunkan badannya ke kiri dan ke kanan. Lagu iringan yang digunakan bagi tarian ngajat adalah seperti gong besar dan gong kecil, gendang, tawak, bebendai, engkerumung, sapeh iaitu alat bertali seperti gitar. Yang kedua adalah upacara miring. Upacara miring untuk memberi persembahan kepada Tuhan yang dikenali sebagai petara Dewa Dewi Kayangan. Ianya dipersembahkan kepada jasad-jasad nenek moyang ataupun petara aki. Tujuan persembahan kepada para dewa ialah agar memberikan kebaikan dari segi kewangan, kesihatan, kebahagiaan serta kejayaan. Upacara miring disempurnakan oleh ketua adat dengan membaca mantra yang khusus serta melumur darah ayam jantan pada bahan piring. Miring mempunyai beberapa piring, iaitu piring turun 3, piring turun 5, piring turun 7, piring turun 8 dan piring turun 9. Yang terakhir sekali adalah makanan tradisional. Makanan tradisional yang pertama adalah manuk pansoh. Ayam tua akan dijadikan sebagai pansoh kerana dikatakan lebih enak. Pansoh ini akan dibakar dengan bara api seperti membakar lemak. Kawalan haba juga perlu bagi memastikan buluh tidak terbakar. Hidangan tradisi ini sering dijadikan menu utama pada majlis keramaian masyarakat di rumah-rumah panjang, terutamanya semasa sambutan hari gawan. Makanan yang kedua adalah penganan. Ianya diperbuat daripada tepung beras dan beberapa bahan lain sebelum dijadikan dough untuk digoreng. Ianya sering juga dijadikan makanan semasa hari perayaan gawai. Yang ketiga adalah kasab ensabi. Ianya merupakan santapan kegemaran kaum Iban untuk dimakan bersama dengan nasi panas. Kasab ensabi ini diperbuat daripada sayur dan bukannya ikan. Sayur yang digunakan akan diawet dengan bahan-bahan tertentu untuk menjadikannya seperti jeruk.
Yang terakhir sekali adalah kasam ikan. Seperti juga di tempat lain, ikan yang digunakan untuk membuat kasam ikan akan diperap dengan ramuan tertentu sehingga sebulan lamanya, dan kebiasaannya jenis ikan yang digunakan ialah seperti sepat, ikan baung, ikan semah dan juga ikan tenggara.